Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton video. Abang Afro nak baca cerita apa hari ni? Okey, Abang Afro hari ni nak baca sebuah cerita seram lah daripada blog infopelajar2u.com. Korang boleh tengok, iaitu tajuknya Rumah Guru. Okey, jom kita baca cerita dia. Bertugas malam sebagai seorang pengawal keselamatan sudah menjadi kebiasaan buat mereka. Alah, bisa tegal biasa. Sebelum Manan ditukarkan ke sekolah baru ini pun, dia sudah acap kali ditugaskan pada waktu malam, menggantikan rakan-rakan yang mempunyai pelbagai masalah. Alhamdulillah, Manan jarang dilanda musibah. Manan, malam besok boleh kau tolong gantikan aku tugas malam tak? Masih tengang-tengang suara Jamil meminta bantuan dari Manan. Kenapa? Ringkas dan padat jawapan berbentuk soalan dari Manan. Dia inginkan kepastian. Anak aku yang bongsu tu demam panas dari semalam. Hari ni pun isteri aku call badan anak aku masih panas. Ada nada risau pada baris-baris bicara Jamil. Masya Allah, bahaya tu Mel. Tak apa, aku gantikan kau, jangan susah hati ya Jamil. Terima kasih Manan. Jamil tersenyum kelat antara gembira juga kerisauan. Sama-sama Mel. Tubuh Manan kesejukan. Sejuk benar rasanya malam ni, lain dari malam-malam sebelumnya. Pada fikiran Manan, mungkin kesejukan pada malam ini disebabkan hujan yang telah turun petang tadi. Kau tugas ke malam ni Manan? Manan sedikit terperanjat dengan teguran dari rakan setugasnya. Kau Lehman, bagilah salam, terperanjat aku. Alah kau ni, sikit-sikit pun terperanjat. Mestilah kau datang tiba-tiba je, entah dari mana. Mana Jamil? Hairan aku dari tadi tak nampak bayang Jamil. Lehman duduk bersebelahan dengan Manan. Aku ganti dia malam ni. Kenapa pula dengan si Jamil tu? Anak dia demam panas. Oh, Jamil pun satu, tak malam apa-apa pun semalam. Mungkin dia terlupa agaknya, Manan meyakinkan Lehman. Perbualan mereka terhenti apabila ada pelawat yang ingin melawat staf sekolah yang mendiami rumah guru yang berada dalam kawasan sekolah. Rumah guru yang dilihat Manan sebagai rumah lama dengan seni bina lama. Mengikut kata Lehman, rumah guru sekolah ini memang sudah lama dibina, cuma ditambah baik dari dinding papan ke dinding konkrit. Ada 4 buah, semuanya siap berpagar. 2 berpenghuni, 2 lagi tidak berpenghuni. Gelap dan suram je. Encik boleh masuk ya. Lehman membenarkan pelawat tadi masuk ke kawasan sekolah setelah berpuas hati dengan penjelasan pelawat itu untuk bertemu dengan staf sekolah yang mendiami rumah guru. Manan, kau nak tahu tak? Lehman kembali duduk di sebelah Manan. Tahu apa? Manan berhenti menulis buku laporan pelawat. Rumah guru tu ada penghuninya. Sudah Lehman ni, nak melawak, tunggulah waktu siang, ngumam Manan dalam hati. Mengarutlah kau ni. Betul Manan, kau tengok rumah guru yang hujung sekali. Rumah tu siapa pun tak boleh duduk tau. Manan menoleh melihat rumah guru yang berada tidak jauh dari pondok pengawal. Seram pula rasanya. Kenapa pula tak boleh duduk? Manan semakin ingin tahu. Lehman sudah 5 tahun bertugas di sekolah ini. Dia lebih tahu selok-belok dan juga cerita-cerita mistik yang terdapat di sekolah di sekeliling ladang kelapa sawit. Kau nak tahu ke? Duga Lehman. Mestilah. Manan bersungguh-sungguh ingin mengetahui kisah rumah guru yang dikatakan Lehman. 5 tahun lepas, waktu tu baru mula bertugas di sini. Dulu tinggal ada sepasang guru dan 2 orang anak. Yang si suami mengajar di sekolah ini, si isteri mengajar di sekolah rendah sebelah tu. Lehman memuncungkan bibirnya ke sekolah rendah yang bersebelah dengan sekolah mereka bertugas. Satu pagi tu, kecoh, satu sekolah si isteri dah bunuh 2 anak mereka. Lehman menyambung. Apa? Betul ke ni Lehman? Kau nak usik aku kan? Manan sedikit terperanjat. Apa pula aku nak mengusik kau? Kau tahu siapa yang jumpa mayat cikgu tu? Siapa? Manan spontan bertanya. Aku! Tegas suara Lehman. Manan termenung. Pagi tu aku bertugas macam biasa. Aku ronda kawasan belakang rumah guru. Tiba-tiba aku dengar suara tangisan seseorang dari rumah guru yang hujung tu. Lehman menyambung. Kali ini nada suara Lehman sedikit perlahan. Aku tinjau melalui tingkap dapur yang sedikit terbuka. Lehman terdiam. Manan juga diam. Tidak mahu mengganggu Lehman seperti mengingati semula terjadi 5 tahun lalu. Aku nampak si isteri memeluk 2 anak yang belum mendarah.
Terkedu aku. Tangisan pilu seorang ibu. Leman menarik nafas dalam-dalam. Kenapa sanggup ibu tu bunuh anak dia? Manan tak puas hati sanggup seorang ibu membunuh anak yang dikandungnya itu. Entahlah Manan. Pihak polis cakap si isteri tertekan. Anak-anak menangis lapar. Sebab jugalah pihak polis bila tengok di dapur tak ada makanan langsung dengan peti sejuk kosong. Kemungkinan si ibu terlampau tertekan terus mengelar kedua anaknya supaya diam atau tidur. Mustahil tak ada makanan. Kerja seorang guru lagi tu, gaji lebih dari kita. Manan geram. Dengan cerita lagi si suami banyak hutang, sampai menggunakan gaji si isteri untuk membayar hutang-hutang si suami. Leman juga kesal. Itulah sebabnya suka berhutang. Jadi kenapa rumah tu tak boleh duduk? Manan mengajukan pertanyaan. Rumah tu ada gangguan. Selalu orang dengar tangisan anak beranak yang cukup sayu. Sampaikan jiran sebelah pun tak boleh duduk situ tau. Leman melihat jam tangan. Dah pukul 12. Turn kau ronda kan? Leman suara. Ya, usyuk pula aku dengar kisah kau tadi. Aku gerak dulu. Manan bangun dari duduknya. Dia mencapai hoki-toki. Lampu solo dan beg jam yang digalas di bahu. Leman hanya memerhati tingkah laku rakan barunya. Manan baru 2 minggu bertukar tempat bertugas. Sebelum ini Manan bertugas di sekolah dalam pekan. Manan telah melewati kunci yang keempat. Dia baru sahaja selesai mengunci pada jam yang dibawa, menandakan Manan sudah meronda kawasan tersebut. Masih ada 2 lagi kunci yang perlu Leman sudahkan. Baru saja Manan melangkah menuju bangunan yang berhampiran padang, Manan ternampak rumah guru yang diceritakan oleh Leman tadi terpasang. Dari bangunan ini Manan boleh melihat pondok kawalan dan juga deretan rumah guru. Siapa pula yang berhutang rumah tu? Manan berkira-kira sendiri mahu melihat yang berlaku. Tak sampai 5 minit berjalan, Manan sudah berada di bahagian belakang rumah guru tadi. Abang nak ke mana ni? Telinga Leman menacak satu suara perempuan dari dalam rumah. Aku nak keluar. Kau jangan banyak tanya boleh tak? Kedengaran suara lelaki menengking. Abang, barang-barang dapur dah habis. Manan masih menunggu pada perbualan yang berlaku dalam rumah. Manan mendiamkan diri, menanti kehadirannya diketahui. Aku tak duit. Kau pergi cari sendiri barang-barang dapur tu. Manan terdengar pintu rumah dihempas keras. Barangkali si lelaki tadi sudah keluar. Mak, abang lapar. Terdengar pula suara anak kecil merengek. Sabar ya sayang, nanti mak sediakan makanan. Manan mendengus. Kong hasam betul Sulaiman ni. Katanya tak ada orang yang menghuni rumah ni. Tanpa ingin mengintai atau melihat ke dalam rumah, Manan melangkah kakinya untuk meneruskan tugasnya yang masih bersisa. Suka sangat mengusik orang Sulaiman ni. Nanti kau. Manan masih lagi mengumam sambil berjalan menuju bangunan yang berada di sebelah padang sekolah. Belum sempat Manan melangkah jauh, Manan terdengar suara tangisan dari tadi. Manan menoleh ke rumah tadi. Manan keheranan. Lampu rumah yang terang benderang tadi kelihatan gelap gelita. Kenapa pula tu? Manan berlari anak untuk cepat sampai ke rumah tersebut. Kedengaran suara perempuan menangis mendayu-dayu. Manan cepat-cepat mencari celah-celah tingkap yang terbuka untuk melihat apa yang terjadi. Dalam kekalutan Manan mencari, dia tersentuh daun pintu dapur dan pintu terbuka. Keadaan dalam rumah yang gelap hanya diterangi cahaya malap dari lampu jalan di luar rumah dengan bau yang meloyakan. Manan gagahi masuk ke dalam rumah itu untuk memastikan keadaan penghuni rumah. Lampu suluh yang ada bersama dinyalakan. Namun nasib Manan tidak baik kali ini. Berkali-kali dia cuba menyalakan lampu suluh tapi tak berjaya. Tangisan tadi sudah berhenti. Bulu rumah Manan menegak dengan tiba-tiba. Kenapa aku rasa lain macam je ni? Dengan bantuan lampu jalan dari luar yang menejah masuk melalui tingkap dapur dan ruang tamu, Manan melihat sekeliling rumah yang berbalam. Kelihatan keadaan rumah seperti sudah tidak lama sudah tidak berpenghuni. Sudah, biar betul rumah ni. Seram pula Manan rasa. Lebih baik aku keluar. Manan mula rasa menyesal masuk ke dalam rumah tu. Tapi niat Manan terhenti bila terdengar kembali tangisan yang berdayu-dayu. Betul-betul datang dari bilik berdekatan ruang dapur. Dengan bantuan cahaya yang berbalam tadi,
Manan perlahan-lahan membuka pintu tersebut. Semakin lama semakin dekat suara tersebut. Bila saja pintu terkuak, alangkah terperanjatnya Manan. Astaghfirullahalazim. Terpacul kalimah Allah dari bibir Manan melihat sesosok tubuh berbaju kusam yang wajahnya ditutupi dengan rambut yang merembang panjang. Wajah? Mana ada wajah? Kau setan! Menjerit Manan. Namun makhluk tanpa wajah itu kelihatan semakin dekat dengan Manan. Manan tanpa berlengah mengatur langkah 1000 menjerit tidak tentu arah. Manan, bangun! Leman mengejutkan Manan yang macam racau tidak tentu arah. Kau setan! Manan terjerit-jerit. Melampau benar Manan ni. Tidur di waktu senja macam ni. Ngumam Leman. Leman dengan pantas mencapal botol air minuman dan menuangkan air ke tapak tangan seraya merenjis-renjis ke muka Manan. Manan terus saja bangun dari tidurnya. Kau ni tidur waktu maghrib mengigau. Ya ke? Manan menggaru-garu kepala. Mimpi rupanya. Aku letak kejap je kuala tadi. Leman hanya terjun. Dia mengeleng-gelengkan kepala. Namun kira hebat juga duduk atas kursi pun boleh terlena. Yelah tu. Manan, kau nak tahu tak? Tahu apa? Rumah tu ada penunggunya. Leman memuncungkan mulut ke arah rumah guru yang berada berdekatan dengan penduduk mengawal. Tiba-tiba ayat yang pernah Manan dengar terpacu dari mulut Leman. Biar betul ni. Ya, dalam mimpi tadi. Habis. Itulah saja cerita yang Abang Afro baca daripada blog infopelajar2u.com, iaitu Rumah Guru. Ok, next video Abang El akan kongsikan lagi cerita-cerita seram dalam blog-blog yang Abang El baca sendiri. Ok, bye. Assalamualaikum. Terima kasih menonton.